Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara jawab soalan tutorial 6 Shaft and Keys untuk subjek DMCD 3523 Engineering Design. Untuk video ni saya akan tunjukkan cara jawab soalan 3 sahaja. Ini soalan 3. So first, bila kita dapat soalan, kita kena baca dulu soalan dan keluarkan information yang ada dekat dalam soalan ni. So saya akan bacakan soalan. At the machine shaft shoulder, the small diameter D is 28 mm, the large diameter D is 42 mm, and the fillet radius is 4.0 mm. The bending moment is 142.4 Nm, and the steady torsion moment is 124.3 Nm. The heat-treated steel shaft has an ultimate strength of SUT equal to 735 megapascal and a yield strength of SY equal to 574 megapascal. The reliability goal is 0.99. And A, determine the fatigue factor of safety of the design using each of the fatigue failure criteria described in this section. B, determine the yield factor of safety. Okay, so daripada soalan ni ada beberapa information yang kita dah tahu. First sekali adalah D 28 mm. Kita tahu juga large D, large diameter, sama juga dengan 42 mm. Dan dia ada bagi fillet radius R sama juga dengan 4.0 mm. Bending moment MA sama juga dengan 142.4 Nm, dan kita ada TM sama juga dengan 194.3 Nm. ok, dekat sini mm sama juga dengan PA sama juga dengan kosong. So sebab apa dia kosong? Kalau kita tengok dekat soalan sini, dia ada bagi the steady torsion moment. Bila ada the steady torsion moment ni, secara automatik mm dan TA akan sama juga dengan kosong. So ada lagi information yang dia bagi dekat sini. Dia bagi adalah heat treated steel. Dia bagi ultimate strength sama juga dengan 735 MPa, dan yield strength SY sama juga dengan 274 MPa, dan kita ada reliability R sama juga dengan 0.99. So ini semua adalah information yang ada dekat dalam soalan ni, dan apa yang diminta dekat dalam soalan ni adalah fatigue factor of safety using fatigue failure criteria. Bermaksud ni ada 4. Satu adalah Goodman, Gerber, elliptic dan juga solvable. Kita kena cari value N dia daripada 4 kriteria ni, dan dia minta satu lagi yielding factor of safety dengan equation safety factor yield sama juga dengan yield strength divided by sigma max. So ada dua benda yang kita perlu carilah dekat dalam soalan ni. So kita dah tahu semua information yang ada dekat dalam soalan, dan kita dah tahu soalan ni nak kita cari 4 fatigue failure criteria tu guna 4 method tu lah. So first kali saya akan tunjukkan satu sahaja daripada 4 method tu, dan yang lain boleh guna equation lah untuk kira. Okay. Untuk kita gunakan 4 kriteria tu, first kali kita akan tuliskan equation dia untuk D Goodman. Okay, so ini adalah equation D Goodman, dan so dekat sini kita kena cari value SE ni, KF, KFS, dan yang kita dah tahu adalah kita tahu D dia berapa, 28 mm. MA kita tahu 142.4 Nm. PA kita tahu sama juga dengan kosong, dan SUT ni 735 MPa, kita tahu mm ni kosong, dan EM ni adalah 124.3 Nm. So ada 3 information yang kita tak tahu dan 4 information yang kita ada. So daripada equation ni kita tahu kita tak tahu 3 benda.
iaitu satu endurance limit SE. Kita tak tahu KF dan juga KFS. Dan kita tahu KF dan KFS ni daripada equation KF sama 1 campur dengan Q KT pula 1, atau dan satu lagi lah, KFS sama juga dengan 1 tambah QS KTS pula 1. So daripada dua equation ni kita tahu untuk kita dapatkan value KF dan KFS, kita perlu value KT dan KTS yang kita boleh dapat daripada figure A15-9 dan figure A15-8. Value figure A15-8 ni untuk kita dapat KT, dan figure A15-8 ni adalah untuk value KTS. Kemudian kita tahu kita perlu cari Q dan QS daripada figure 620 dan figure 621. So figure 620 ni untuk kita dapat value Q, dan figure 621 untuk value QS. Okay, so ini adalah figure A15-9 untuk kita dapatkan value KT. Dan kita tahu dan kalau kita tengok daripada figure ni, paksi X dia adalah R over D, dan garis ni adalah D over D. Kita tahu kita punya value R fillet adalah 4 mm, dan D kita adalah 28 mm, dan kita tahu D besar kita adalah sama dengan 42 mm. So kita boleh dapatkan R over D sama juga dengan 0.14, dan D over D sama juga dengan 1.5. Okay, so kita dapat D over D kita adalah 1.5 garisan yang ni, dan kita dapat R over D adalah 0.14 daripada sini, dan kita akan ke sini, kita akan kena di sini. Okay, so daripada sini kita akan dapat 1.58. So value KT kita adalah sama juga dengan 1.58. So ini adalah figure A15-8, dan sama juga paksi X dia adalah R over D, dan garis ni adalah D over D, dan kita tahu value R over D kita adalah sama juga dengan 0.14, dan D over D adalah 1.5. Okay, so daripada sini R over D kita adalah 0.14, dan D over D kita adalah 1.5, menghampiri 2. Okay, so kita ambil line 2 ni, kita akan ambil line 2 ni, so kita akan dapat dekat sini. So daripada hampir dengan 1.4, so saya ambil 1.38. So value KTS daripada table ni saya dapat 1.38. So ini adalah figure 620 untuk kita dapatkan value Q. So dekat sini kita tahu kita, kalau tengok daripada paksi X ni, kita kena tahu value notch radius R. So kita punya sistem R sama juga dengan 4.0 mm, sama juga dengan 0.16 inci, dan kita tahu kita punya ultimate strength sama juga dengan 335 MPa. Okay, sama juga dengan 0.735 GPa. Okay, so daripada sini kita dah ada dah value 0.16. So value paksi X, so kita boleh munculkan
Dan kat sini kita boleh ambil sedikit atas, kat sini lah. So saya dapat value Q lebih kurang 0.85. So Q, value Q saya dekat sini adalah Q sama juga dengan 0.85. Nilai yang saya dapat daripada 3620. So ini adalah figure 621 untuk kita dapatkan value QS. So kalau kita tengok dekat dalam figure ni, PXCX dia adalah notch radius R. So, kita tulis dekat sini R sama juga dengan 4.0 mm, sama juga dengan 0.16 G. Dan daripada information kita tahu daripada soalan, dia adalah heat treated. Heat treated ni sama juga dengan maksud anneal. So dekat sini kita tahu R ni 0.16 dan kita kena ikut anneal steel punya line. So dekat sini anneal steel ni adalah dekat tengah ni, dan value kita adalah 0.16 dan kita ikut pin line ni terus, kita dapat dekat sini terus value kita punya QS. So kita menunjukkan di sini, kita akan dapat QS dalam 0.95. So QS daripada table figure 621 kita dapat 0.95. Okay, so daripada figure E15.9 kita dapat KP sama juga dengan 1.58, dan daripada figure A15.8 kita dapat KPS sama juga dengan 1.38, dan figure 620 kita dapat Q sama juga dengan 0.85, dan daripada figure 621 QS kita dapat 0.95. So daripada value yang kita dapat ni, kita boleh dapat cari KF equal to 1 campur Q KP tolak 1, dan KFS sama juga dengan 1 campur QS KPS tolak 1. Okay, so dari sini kita KF kita akan dapat dalam 1.49, dan KFS kita akan dapat sama juga dengan 1.36. Okay. So kita dah ada dua value daripada yang kita nak carilah. So ada satu lagi yang kita tak tahu sekarang ni adalah SE. So kita dah tahu value K dan value so sekarang kita akan cari endurance limit. So daripada marine equation endurance limit, so ini adalah marine equation. So first sekali kita kena tahu SE prime. SE prime ni daripada equation 6.8 dia sama juga dengan 0.5 SAT dan 700 MPa dengan syarat ultimate strength lebih kecil daripada 1400 MPa ataupun lebih besar daripada 1400 MPa. So untuk soalan ni ultimate strength dia 735 MPa. So kita ambil condition yang pertama, C prime sama juga dengan 0.5 kita kali dengan 735 MPa, dan kita dapat sama juga dengan 367.5 MPa.
So ini satu jawapan. Dan kita refer pada equation 69 KA sama juga dengan A times dengan S P power P. Lalu ni kita boleh dapat value A dan B daripada table 6. Okay, so ini adalah table 62. Okay, kalau kita tengok daripada soalan 1, soalan 3, dia permulaan ayat ni dia ada tulis add a machine shaft shoulder. So ni bermaksud shaft ni adalah machine of control. So kita akan ambil value A dia adalah 4.51 dan B adalah 0.265, negatif 0.265. kita refer table 62. A kita dapat sama juga dengan 4.51 dan B kita dapat sama juga dengan negatif 0.265. kita boleh masukkan dekat dalam equation KA sama juga dengan 4.51 times dengan 735 MPa dengan kuasa negatif 0.265 dan kita dapat KA sama juga dengan 0.787. So ini adalah KA. Kita dah dapat value KA. So sekarang kita akan cari value KB ni. Kita kena refer equation 620. Syarat dia KB 7.62 so negatif 0.107 ataupun 1.51 times T power of negatif 0.157. So dia ada syarat dia. Untuk yang pertama ni 2.79 hingga diameter shaft tu adalah 2.79 mm hingga 51 mm. Dan untuk kondisi yang kedua daripada 51 mm diameter hingga ke diameter yang besar 254 mm. So untuk soalan diameter yang diberi adalah untuk shaft D sama juga dengan 28 mm. Jadi kita ambil kondisi yang pertama KB sama juga dengan D 28 divided by 7.62 dengan power of minus 0.107. Dan kita dapat jawapan daripada sini sama juga dengan KB 0.87. Okay, kita dah dapat value KB. So sekarang ni kita kena cari value KC, KD dan juga KF. Disebabkan tak ada information untuk KC, KD dan KF, so kita assume 3 parameter ni sama juga dengan KB, sama juga dengan KF, sama juga dengan 1. Dan ada satu lagi information ataupun satu lagi parameter yang kita perlu cari adalah KE. Satu lagi parameter yang kita perlu cari adalah KE daripada reliability goal 0.99 dan kita perlu refer table 65. So ini adalah table 65 untuk reliability factors KE. So daripada soalan kita punya reliability factor adalah 0.99 ataupun 99%. So daripada sini kita boleh tahu kita punya value KE adalah 0.814. So daripada table 65 kita dapat value KE dengan reliability 0.99 ataupun 99%. Kita dapat KE sama juga dengan 0.814. So kita dah ada ke semua value daripada factors tu, then kita boleh masukkan dalam marine equation dan kira endurance limit, modifying endurance limit. So KA kita adalah 0.787, KB 0.87, KC adalah 1, KB juga adalah 1 dan KE
0.814 dan KF adalah 1. So daripada sini kita times dengan S prime E 367.5. So kita dapat keseluruhan 204.82 MPa. So ini adalah value SE. Okay, kita berbalik pada equation Goodman. So sekarang kita dah ada value SE ni sama juga dengan 204 dan kita ada juga value KFS. KFS ni sama juga dengan 1.36 dan kita ada juga value KF iaitu sama juga dengan 1.49. So sekarang kita dah ada information yang cukup untuk kita jawab soalan 1. So kita hanya perlu masukkan semua value ni dekat dalam equation ni dan so daripada sini saya dapat value N ni 1.8. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan A dan kita akan teruskan dengan soalan B. Pada soalan B dia minta adalah yielding factor of safety. So kita tahu daripada equation yielding factor yield strength divided by sigma prime max. So ini adalah yielding factor safety dan kita tahu value yield strength dia sama juga dengan 574 MPa, tapi kita tak tahu value untuk sigma max. Kalau macam mana pun kita tahu equation dia sigma prime max. Okay, so daripada equation ni kita boleh kembangkan lagi sama juga dia. So ini adalah equation keseluruhan untuk sigma prime max dan kita tahu daripada sini kita ada value KF, kita tahu juga mm ni sama juga dengan kosong dan kita ada value mm, kita tahu juga value KFS dan kita tahu TM dan kita tahu PA ni adalah sama juga dengan kosong dan kita tahu juga value diameter. So saya akan listkan value itu semua. So KF sama juga dengan 1.49, KFS sama juga dengan 1.36, D sama juga dengan 28 mm. Kita nak tukar ke meter, 0.028 meter. Kita ada mm sama juga dengan 142.4 Newton meter dan kita ada TM, ni MA dan TM sama juga dengan 124.3 Newton meter. So apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan dalam equation dan kita akan dapat value sigma prime max 118 MPa. Okay, so ini adalah jawapan. So bila kita dah ada value sigma prime max ni, kita boleh masukkan dekat dalam equation. Okay, kita balik pada equation ni yielding factor of safety. So daripada sini kita tahu kita boleh masukkan value yang kita dah kira. So yield strength sama juga dengan 574 divided by sigma prime max adalah 180 MPa dan daripada sini kita dapat safety factor dia adalah 4.8. So ini adalah jawapan untuk soalan 3B. Inilah keseluruhan jawapan untuk soalan 3. Harap membantu pelajarlah untuk jawab soalan. Terima kasih.